Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia hari ini bersama kami edisi 14 Januari 2021 bersama dengan 1 Jamadil Akhir 1442 Hijrah. Apa khabar kawan-kawan? Alhamdulillah sihat. Sikit berbeza kita hari ini. Beza. Kita ada formasi kita yang tersendiri dan pastinya kita mahukan kepada anda untuk terus kekal positif. Yang positif tu bukanlah kepada COVID-19 tetapi walaupun kita menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan yang diperkatakan 2.0 ini hari kedua dan kita bersama-samalah dalam menghadapi segala kemungkinan yang bakal berlaku. Kami bertiga, saya Anik Miswan, Sofia dan juga Fazli di sana. Jauh sikit Fazli. Jauh sikit lah hari ni kan. Tengok pun pagi ni kita nak mandi pagi tadi sejuk sikit lah kan. Sejuk sikit. Sebab pagi tadi hujan kan. Hujan dalam keadaan tak sedar kan. Tiba-tiba mandi balik rasa sejuk ni. Nasib baik bangun. Pergi keluar hujan. Pergi keluar rupanya hujan renyai. Kan. Tapi walaupun hari ni merupakan hari yang kedua lah kan untuk PKP, tapi semalam saya sempat juga untuk saya tak keluar tau. Saya lihat meninjau dekat Facebook, dekat laman-laman sosial. Kebanyakan daripada yang mana saya baca tu, mereka mengatakan bahawa rakyat Malaysia sekarang ni memang mematuhi SOP lah. Khususnya di kawasan-kawasan PKP ini. Kalau lihat dekat Jalan Raya, kereta kurang. Lepas tu dekat pusat penyebelah pun tak ada orang dah sekarang. Kat ibu kota yang sibuk ni pun menjadi sangat-sangat sunyi dan lengai kan. Mungkin itu saja, kita juga ingin meraihkanlah sedikit sebanyak warna-warni sehari sebelum PKP. Difahamkan begitu ramai pasangan-pasangan yang mengambil peluang ini untuk bernikah, ijab kabul dan sebagainya semata-mata untuk tidak tersangkutlah majlis perkahwinan mereka. Jadi kita ucapkan tahniah kepada anda yang telah pun berpusu-pusu dalam orang kirakan di Johor rasa lebih 40 pasangan telah pun dinikahkan dalam masa satu hari saja. Dan ini saya kira pengalaman lah daripada tempoh PKP yang pertama tempoh hari, dan kalau ada yang berkata ada satu termnya, kalau PKP pertama tu dia ada panic buying, yang PKP kedua ni panic nikah. Katanya lah. Tapi dalam satu perkara, sebab ini pengalaman. Sebab kita pernah melihat mereka ini bernikah secara dalam talian kan, dengan pegawai-pegawai di satu kawasan, pasangan di satu kawasan, pengantin lelaki di satu kawasan, pengantin perempuan di satu kawasan. Jadi mungkin pengalaman tu yang memberikan mereka satu inisiatif untuk dipermudahkan urusan pernikahan mereka. Akan kita bersama sebentar saja lagi, tapi kita ingin meninjau juga dalam kita bercerita mengenai warna-warni PKP ini. Masih lagi kita perlu mengingatkan antara satu sama lain berkenaan dengan kes yang saban hari saya kira telah menjadi satu lumrah seperti kebiasaan pula dengan 4 digit yang berlaku, dan semalam dengan jumlah kes yang sangat tinggi juga, boleh dikatakan dengan 2,985 kes dan ada satu lonjakan kes harian selain pada Selangor, Johor, Sabah seperti kebiasaannya. Ada lonjakan kepada beberapa negeri yang lain pula. Di negeri Pantai Timur juga dikatakan semakin tinggi bilangan kes, apatah lagi mereka sedang menghadapi fenomena banjir pada ketika ini, dan ada 4 kematian baharu dicatatkan semalam. Dan ini jumlah kes mengikut negeri. Boleh kita katakan di Pahang, Negeri Sembilan turut menjadi 3 angka, sementara Kelantan juga meningkat naik di sana. Dan saya boleh katakan hampir ke semua negeri mencatatkan peningkatan, termasuklah negeri Perlis. Walaupun hanya 1 angka, tapi sebelum ini kita tahu Perlis zon hijau. Tapi sekarang ini dah semakin ada peningkatan dari sudut angka dari hari ke hari. Betul. Dan bukan itu sahaja, kita difahamkan antara yang disebut oleh KP Kesihatan kita, Tan Sri Dr. Nur Hisham sendiri, yang negara kita memerlukan sekurang-kurangnya 4 sehingga 5 minggu lagi untuk memastikan kita boleh melandaikan angka kita. Kita melihat sekarang ini 4 digit yang agak tinggi, tapi untuk kita mampu melihat 1,000 dan ke bawah, harapannya 4 sehingga ke 5 minggu. Jadi inilah kita harapkan agar kita semua patuh dengan segala yang telah pun ditetapkan kerajaan. Kerana semalam kita melihat juga angka kluster yang sangat tinggi. 11 kluster baru telah pun dicatatkan. Ya, sebab kluster baru ni sebenarnya amat merisaukan kita. Dan apa yang merisaukan lagi, kata-kata daripada KP Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Shah Abdullah kata sekarang ini di ward ICU dekat Sungai Buloh sekarang ni memang dah tak ada katil dah. Kan? Jadi itu yang merisaukan kita sebenarnya. Dan tambahan lagi, kata Tan Sri, beliau mengatakan bahawa mereka, pihak KKM ni boleh menyediakan tambahan 120 katil untuk mereka yang berada di ICU ni. Tapi mereka kekurangan tenaga kerja pula. Mereka kekurangan doktor, mereka kekurangan nurse dan sebagainya. Itu yang merisaukan kita. Tak ada cara lain lah sebenarnya. Kalau anda kata kalau kita nak letakkan mereka ini di ward ataupun di katil ICU ni, kita kena menurunkan kadar kebolehjangkitan itu. Barulah kita ada kesiapsiagaan. Sekarang ni yang mana ada kes, ada simptom, mereka ni boleh pergi ke MyApps kan. Tapi untuk yang ICU ni, kita kritikal sekarang ni. Dan kalau difahamkan sebenarnya berdasarkan perikhtiaran proklamasi
darurat yang telah pun disebutkan, antara yang menjadi intipati ini adalah negara boleh menggunakan perkhidmatan hospital swasta juga untuk membantu mengurangkan bebanan yang telah pun sekian lama dihadapi oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan setakat ini difahamkan dekat 146 hospital swasta telah pun bersiap sedia untuk membantu ialah pihak kerajaan sendiri, kerana nombor dari hari ke hari, anda bayangkanlah ribu ke ribu dan ke ribu. Bagaimana kita menampung semua itu, kita harapkan ada agar penyelesaian ini dapat dijumpai. Okey, dan kalau lihat dari segi statistik COVID-19 masih lagi berada dalam 3 angka kan, 4 angka, 3,000 dan sebagainya 2,000 kan. Okey, di Harian Metro juga memaparkan berita di Harian Metro di muka depan ni, kalau anda perhatikan, wow, ini gambar frontliner sebenarnya yang kita tahu sekarang ini sedang bertugas lumus sebenarnya melakukan SGR di kawasan-kawasan yang berisiko. Lebih bersedia ya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, PKP bersyarat dan juga PKP pemulihan PKPP bermula semalam sehingga 26 Januari dilihat mengulangi semula episod PKP pertama Mac tahun lalu, dan tinjauan di seluruh negara mendapati persiapan rapi sudah dilakukan termasuk Sekatan Jalan Raya, penutupan sepadan negeri dan daerah selain rutin pergerakan orang ramai yang mula berubah untuk disesuaikan dengan pematuhan SOP yang telah pun ditetapkan. Butirannya anda boleh baca di muka surat 5 sehingga 10. Rata-rata di antara berita di sini adalah berita berkaitan dengan COVID-19, dan apa yang merisaukan sekarang ini, kita tahu bahawa kerajaan memang ada melonggarkan SOP di mana ianya tidak seperti PKP 1.0 terdahulu di mana setiap orang memang tidak dibenarkan keluar, tetapi untuk PKP 2.0 ini peniaga-peniaga boleh berniaga kan, tetapi ada waktu yang tertentu. Tetapi ada juga peniaga yang sedikit merungutlah ya, disebabkan waktu operasi mereka itu sehingga jam 8 malam, sebab ada di antara peniaga-peniaga ini mengharapkan akan ada lonjakan untuk tempoh mereka ini memulakan ataupun meneruskan perniagaan mereka. Tetapi kalau kita perhatikan di Harian Metro ini di muka surat 7, suasana di ibu kota lengang. Itu yang kita katakan tadi, di mana ramai di antara kita yang telah pun mematuhi SOP, mereka ini tak ada keperluan, memang mereka ini tidak meninggalkan rumah masing-masing lah, duduk di rumah. Tetapi untuk sektor-sektor tertentu saja ataupun sektor-sektor yang wajib saja yang dibenarkan untuk mereka beroperasi. Itu dia di Harian Metro muka surat 5, 6, 7, 8 hingga 10 ini semuanya cerita pasal COVID-19 saja. Jadi anda boleh mendapatkan Harian Metro untuk mengikuti perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia. Betul. Kita fahamkan pandangan PKP 2.0 ini hanya 30% warga kerja saja yang boleh keluar untuk bertugas, dan ini tentunya menjadi antara yang diharapkan oleh kesemua orang yang menjadi warga kerja lah. Di antaranya disebutkan di halaman ke-6 NST, disebutkan prihatin 2.0 aid to be expedited. Bantuan prihatin 2.0 ini akan dipercepatkan lagi. Dan dikatakan di sini, the Finance Ministry will expedite the bantuan prihatin national phase 2 to all totaling to 2.38 billion ringgit to the 11.06 million eligible recipients. Dia akan dipercepatkan, difahamkan bantuan ini sebanyak 2.38 bilion ini akan disalurkan secepat mungkin kepada 11 juta penerima. Dijangka akan bermula pada 21 Januari dan sehingga 25 Januari. Tidak lama lagi kami harapkan agar anda yang akan menerima bantuan ini sama ada golongan B40 dan M40, anda boleh memastikan macam kita membuat perancangan sedikit sebanyaklah untuk mengguna apa yang telah pun disalurkan oleh kerajaan sendiri. Kerana kita tidak pasti bagaimana atau berapa lama PKP 2.0 ini akan berlanjutan, jadi anda juga perlukan sedikit sebanyak perancangan. Itu di halaman ke-6 NST. Okey, saya nak teruskan di berita harian dan pastinya ini berkaitan dengan apa yang sedang melanda, kerana banyak sekali perkara yang perlu kita perkatakan dalam negara di COVID-19 tadi, di bantuan prihatin, dan sekarang ini berkenaan dengan situasi banjir di beberapa negeri, dan ini ada sedikit perkembangan berkaitan dengan situasi banjir di halaman ke-18 di berita harian ini dengan tajuk pembalakan secara meluas faktor utama banjir besar dan hutan kena gondol, punca banjir berlumpur. Penggunaan sumber hutan perlu dibuat dengan bertanggungjawab. Ini diutarakan oleh pakar geologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Kumu, berkata hujan lebat sememangnya menyebabkan banjir, namun dua aktiviti yang diperkatakan iaitu pembalakan secara meluas dan penggondolan hutan adalah antara punca dan faktor utama yang memburukkan bencana alam berkenaan. Beliau berkata terdapat 3 faktor utama mempengaruhi impak banjir kepada manusia, iaitu hujan terlampau lebat yang pertamanya, keduanya rumah yang dibina di tebing dan dataran banjir, serta gangguan pada lembangan dan alur sungai. Apabila hujan terlalu lebat melebihi keupayaan sungai mengalirkan air ke laut, menyebabkan air akan naik dan melimpahi tebing sekaligus
berlaku banjir. Dan isu ini akan kita bawakan sebentar saja lagi, perkembangannya berkaitan dengan pendapat dan mungkin cara jalan penyelesaian yang boleh dilakukan berkaitan dengan pembalakan secara meluas. Apatah lagi kita tahu bahawa setiap penghujung tahun dan juga awal tahun adalah satu waktu yang sangat kritikal apabila negara kita dilanda fenomena monsun, dan ini yang membabitkan yang sedang melanda beberapa negara ketika ini, dan pastinya perkembangan banjir juga ketika ini sedang melanda beberapa negeri di Borneo tanah air, terutama di Sabah dan Sarawak, dan akan kita bawakan perkembangan sebentar saja lagi. Dan rintisan ini boleh dibaca di halaman ke-18 berkaitan dengan pendapat pembalakan secara meluas faktor utama banjir besar di negara kita. Okey, kita nak kongsikan ini berkaitan dengan kes kematian yang semakin meningkat, dan dalam satu statistik mengatakan bahawa banyak pendapat yang melihat pada 3 bulan yang pertama COVID-19 dikatakan kita boleh mengawal berkaitan dengan kes kematian ini, tapi selepas ini ataupun bermula daripada hujung tahun 2020 sehinggalah ke tahun 2021 ini, kes kematian semakin meningkat. Dan ini boleh kita saksikan berkaitan dengan apa yang dikatakan berkaitan dengan kes kematian COVID-19 ini. Duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 5 kes kematian, pertambahan 1 kes kematian, terdapat pertambahan 7 kes kematian COVID-19 pada hari ini. Duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 4 kes kematian COVID-19 pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 563 kes, iaitu bersama dengan 0.39% daripada jumlah keseluruhan kes. Saban hari, peningkatan secara mendadak kes kematian akibat COVID-19 berlaku di negara ini selepas gelombang ketiga penularan pandemik. Laporan kes harian jangkitan virus itu mencatatkan angka 4 digit setiap hari. Dalam ciapan di akaun Twitter Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham memaparkan kadar kematian akibat COVID-19 pada tahun ini berbanding tahun lalu. Tambahnya, tempoh 9 bulan pertama pada tahun 2020, kes kematian kurang daripada 100 orang. Namun pada tahun ini, dalam tempoh 9 hari sahaja, Malaysia mencatatkan sebanyak 71 kes kematian COVID-19. Tan Sri Dr. Nur Hisham turut melahirkan kebimbangan terhadap kemampuan sistem kesihatan yang tidak dapat menampung pertambahan pesakit setiap hari. Ini kerana jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 ketika ini mencecah 27,000 kes sekaligus, melebihi kapasiti maksimum Kementerian Kesihatan dalam mengendalikan 23,000 kes positif virus terbabit. Kadar kematian akibat COVID-19 dikuatiri akan terus meningkat kerana kadar peratusan pesakit kronik dan penduduk berusia 60 tahun ke atas di Malaysia semakin meningkat. Menurut data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, peratusan pesakit kronik terutamanya pesakit diabetes yang kini mencecah 6 juta orang juga semakin mencemaskan. Petugas Barisan Hadapan bekerja siang malam setiap hari, sanggup korbankan masa semata-mata bagi memastikan pandemik ini dalam keadaan terkawal. Orang ramai diminta untuk terus mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19. Itu sedikit sebanyak informasi berkenaan perkembangan ataupun kes-kes kematian yang berada di negara kita. Setakat semalam, 4 kematian dan salah satunya adalah seorang remaja berusia 19 tahun mempunyai penyakit anemia. Jadi kami harap agar anda semua, tidak kira apa umur anda ataupun apakah tahap kesihatan anda mengambil segala langkah untuk memastikan kesihatan anda terjaga. Baik, kita sedia maklum yang perkembangan banjir terkini di Sabah pula semakin lama semakin mempunyai sedikit sebanyak takap hujan yang lebih tinggi. Kita ingin meninjau apakah perkembangan terkini banjir di Sabah, dan bersama kita menerusi panggilan video Tuan Kamaruzaman Malik Abdullah, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik Tuan, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Bagaimana setakat ini Tuan keadaan di sana? Baik ya pagi ini?
Kita masih mempunyai sedikit sebanyak masalah teknikal audio di situ. Kita akan cuba hubungi sekali lagi. Tapi apa pun yang kita difahamkan setakat ini, walaupun kita melihat keadaan banjir di Semenanjung semakin lama semakin pulih, kita melihat sebelum ini di Pahang, Johor, Kelantan dan sebagainya semakin pulih, tetapi pada masa ini pula kita difahamkan berdasarkan apa yang dikongsi oleh Jabatan Meteorologi Malaysia akan sehingga ke hari Khamis ini berterusan takat hujan. Dan kita bersama dengan Tuan Kamaruzaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan, akhirnya dengar juga suara Tuan. Baik, Tuan, kita fahamkan kita menjangka hujan berterusan sehingga ke Khamis ini. Ini yang disebutkan sendiri oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi apa yang Tuan dapat simpulkan setakat ini, adakah ramai anggota yang telah pun dilepaskan ke lapangan untuk memastikan keselamatan setempat, Tuan? Ya, sebagaimana yang kita sedia maklum, beberapa hari terakhir ini memang negeri Sabah menerima hujan yang banyak daripada biasa dan ada beberapa kawasan telah pun mengalami banjir. Tetapi pada masa sekarang ini telah pun kurangan. Contohnya di kawasan di utara, di Kota Marudu dan juga di Pitas, juga telah mengalami banjir dan berlaku pemindahan. Walau bagaimanapun pada hari ini telah pun ditutup. Di Beluran, di Kampung Betangon juga telah mengalami banjir tetapi telah pun ditutup. Dan pada hari ini hanya di kawasan Beaufort, iaitu di Dewan Gun Banir, masih ada pusat pemindahan yang dibuka lah. Itu melibatkan 3 buah kampung, 9 ketua keluarga dengan melibatkan 24 orang terlibat pemindahan. Anggota-anggota juga semuanya dalam keadaan bersedia untuk menghadapi apa-apa kemungkinan untuk beri bantuan banjir inilah. Setakat ini Tuan, ada terdapat agensi-agensi lain yang turut serta berada di lapangan untuk membantu pasukan Tuan di sana? Ya, betul. Sebab kita bertugas berdasarkan kepada MKN 20, di mana agensi-agensi lain yang terlibat seperti polis, pasukan polis, pasukan APAM, Angkatan Pertahanan Awam, Rela, Jabatan Kebajikan, tim-tim ini bekerjasama dalam satu pasukan untuk membantu mangsa-mangsa banjir inilah. So kita ada pusat pemindahan di mana di situ juga ada kita punya pusat operasi. Baik. Tuan, kita juga difahamkan terdapatnya peningkatan mangsa di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Kudat dan juga di Pitas. Lebih 1,600 mereka yang terjejas. Bagaimana keadaan di PPS setakat ini? Tuan, adakah segalanya mencukupi? Bekalannya selamat sampai? Ya, Alhamdulillah. Memang di peringkat awal kita agak sedikit mengalami kesukaran, tetapi kita telah selesai. In fact, tempat-tempat pemindahan di Kudat dan juga di Kota Marudu ini telah pun ditutup. Telah pun selesai. Kita telah selesai berpindah. Baik. Dan kembali ke tempat masing-masing. Alhamdulillah. Tuan, setakat ini macam kita difahamkan sehingga hari Khamis hujan berterusan. Adakah terdapatnya kekangan yang dijangka akan berlaku, mungkin akses kepada laluan-laluan tertentu, Tuan? Ya, benar. Sebab kita sendiri yang maklum, negeri Sabah ini bentuk geografinya ni memang mencabar kerana selain kawasan yang tidak rata, juga ada kawasan yang rendah yang juga dihuni penduduk yang apabila berlaku banjirnya terlalu cepat. Jadi memerlukan kesiapsiagaan anggota untuk membantu mangsa-mangsa banjir itu pindah ke tempat yang lebih selamat. Dan ini memang salah satu cabaran yang kita hadapi. Di samping tugas-tugas sekarang ini kita sedang menghadapi COVID-19, ini juga menjadi satu cabaran yang perlu kita hadapi ketika melaksanakan kerja-kerja pemindahan. Baik, setakat ini Tuan, terdapatkah SOP yang tertentu telah pun dipastikan untuk kita melihat antara mereka yang akan diselamatkan ini juga, mungkin mereka yang bergejala, mungkin mereka tidak bergejala, adakah terdapatnya langkah-langkah yang ekstra akan ditambah untuk memastikan keselamatan semua termasuk anggota, Tuan?
Ya, kita memang ada SOP untuk melaksanakan kerja-kerja penyelamatan semasa banjir ini. Samping kita menghadapi suasana melawan COVID-19, kita ada SOP khusus untuk ini, mana semua anggota kita telah arahkan untuk memakai PPE lengkap. Kita tidak kira sama ada mereka hanya terlibat dengan banjir, tetapi kita menggunakan pakaian yang lengkap untuk menghindari apa-apa yang berlaku sekiranya bangsa yang dipindahkan itu dijangkiti. Jadi kita tidak memandang ringanlah benda ni. Dan ini merupakan satu cabaran kepada anggota-anggota saya di lapangan. Kerana dengan pakaian PPE yang itu mereka tidak boleh bergerak secara bebas, selesa, tetapi ini terpaksa dilaksanakan untuk mencegah daripada pemerebakan ataupun jangkitan yang boleh berlaku. Baik Tuan, akhir sekali kita berdasarkan tinjauan Tuan sendiri, kita melihat sebelum ini 2 minggu sebelum ini kita melihat keadaan cuaca yang mendadak dengan keadaan banjir di beberapa negeri di seluruh negara termasuk di Johor, Pahang, Kelantan dan sebagainya. Adakah terdapatnya mungkin satu corak tertentu yang Tuan perlihatkan akan juga diperhalusi bagi keadaan di Sabah untuk kita mempelajari daripada apa yang telah berlaku di negara kita beberapa minggu yang lepas, Tuan? Ya, sudah tentu ini satu pengalaman baru bagi Jabatan Bomba kerana sudah kita tahu banjir ini kita boleh pelajari daripada musim. So setiap tahun kita akan mendapat keadaan hujan yang lebih banyak di hujung-hujung tahun. Dan ini membolehkan jabatan membuat persiapan. Tetapi pada tahun ini kita agak berbeza kerana selain daripada banjir, kita juga sedang menghadapi melawan pandemik COVID-19 ini. Jadi ini menjadikan kita lebih kerja yang lebih ekstra. Sebab selain kita membuat kerja-kerja biasa seperti pemadaman kebakaran, menyelamat, kita juga diminta untuk membantu bagi kerja-kerja melawan COVID-19 ini. Baik. Kita harapkan agar segalanya dipermudahkan Tuan, bagi Tuan dan juga anggota yang berada di sana. Kita harapkan agar semua aspek keselamatan dititik beratkan untuk termasuk anggota Tuan sendiri. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Kamaruzaman Malik Abdullah, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah. Kita harapkan segala yang terbaik kerana kita melihat perubahan cuaca yang sangat mendadak dengan takat hujan yang agak berlebihan pada permulaan pertama tahun 2021 ini. Baik, bukan itu sahaja, kita ingin wawasan kepada anda, bagi anda yang ingin terus untuk menghulurkan sumbangan atau bantuan dalam bentuk memberikan darah anda. Pusat Darah Negara telah pun menyarankan semua untuk datang menderma darah anda, pesakit bagi thalassemia, ibu bersalin yang tumpang darah, mangsa kemalangan. Mereka semua ini masih memerlukan bantuan kita. Jadi disarankan, dikatakan di sini oleh Pusat Darah Negara telah pun mendapat kelulusan dan kebenaran dari pihak Majlis Keselamatan Negara untuk meneruskan kempen derma darah dan membenarkan penerima darah untuk datang menderma dalam kempen bergerak ini. Jadi anda boleh gunakan kelebihan ini untuk menderma darah dan menganjurkan kempen, tapi pastikan anda juga patuhi segala SOP yang telah pun ditetapkan. Ini saranan yang telah pun dikongsikan oleh Pusat Darah Negara dan telah pun diberikan kelulusan oleh Majlis Keselamatan Negara seperti disebutkan tadi. Jadi anda ambil peluang ini kalau anda yang telah pun terbiasa atau memang seorang penderma darah yang regular, yang biasa memberi, ini tidak menjadi satu halangan untuk anda untuk meneruskan perjuangan anda membantu mereka yang memerlukan. Baik, kalau anda dapatkan segala informasi, anda boleh ke laman media sosial Pusat Darah Negara sendiri untuk mendapatkan segala perkongsian yang anda perlu. Kita berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan Hanif Miswan berkenaan dengan SOP pengurusan jenazah COVID-19. Teruskan menonton Malaysia hari ini. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19.
Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Okey, baik, kembali bersama kami di Malaysia ini. Okey, saya ada satu tips kalau ingin disambung atau dipanjangkan berkaitan dengan pesanan khidmat masyarakat yang kami berikan tadi. Di rumah juga kita boleh melakukan senaman ringan sambil-sambil kita menonton kaca televisyen sedang melihat Malaysia hari ini pada pagi ini. Boleh juga melakukan standing push-up di mana-mana saja yang ada, ataupun kalau duduk bahagian apartmen, ni yang saya lakukanlah pada waktu petang ketika PKP tempoh hari yang pertama. Kita turun naik tangga sahaja. Ada 10 tingkat, kita turun naik 10 tingkat tu. Itu tidak menyalahi sebarang SOP dan kita bersendirian sesama dengan kita. Okey, kita kekalkan gaya hidup sihat. Yang penting jangan panik dan jangan kita rasa murung sahaja sekiranya kita terpaksa duduk di rumah seharian. Okey, kita nak teruskan, dan ini yang dikatakan tadi di awal siaran berkaitan dengan yang dikatakan nikah panik sebelum PKP, walaupun dipermudahkan urusan mereka, dan banyak sekali seakan telah menjadi satu trendsetter pula di media sosial pada ketika ini, di Twitter terutamanya. Dan ini antara yang kami boleh bacakan. Pengumuman pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di 6 negeri yang bermula pada semalam ternyata menimbulkan keresahan bagi pasangan yang bakal berkahwin. Mengutip laporan Akhbar Harian Metro 13 Januari 2021, seramai 42 pasangan pengantin mengambil keputusan mengejut dengan memohon agar dapat dinikahkan sehari sebelum PKP dilaksanakan di Johor. Manakala di Tawau, seramai 52 pasangan juga dinikahkan pada 12 Januari 2021 dan proses pernikahan mereka selesai pada jam 11.30 malam, 30 minit betul-betul sebelum Sabah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Beberapa pasangan yang selamat mendirikan rumah tangga berkongsi pengalaman nikah panik ini melalui media sosial milik mereka. Dan ini dapat respon yang sangat menarik, sangat baik juga daripada orang ramai, mengatakan bahawa ianya suatu yang comel untuk dilakukan, dan sebenarnya urusan ini dipermudahkan. Dan ada juga perkongsian dari rakan saya mengatakan bahawa pejabat agama juga menggalakkan untuk pasangan ini hadir yang mana telah lengkap segala dokumennya, yang mana telah siap segala persiapannya, yang sepatutnya bernikah pada bulan hadapan mungkin ataupun dalam tempoh PKP ini, digalakkan untuk hadir supaya memudahkan urusan. Dan ini mungkin boleh menjadi satu pengalaman yang sangat menariklah, sebab seperti yang dikatakan pada awal siaran juga ketika PKP yang pertama kali tempoh hari pada bulan Mac sehingga Mei tempoh hari sehingga Jun juga, ramai yang terpaksa menikah secara dalam talian, secara video conference, dan ini mungkin berdasarkan pengalaman tersebut mereka mengambil keputusan untuk bernikah dengan cara yang dipermudahkan ini. Dan untuk itu kita ingin bersama dengan salah seorang pasangan pengantin ini yang telah berkongsi pengalamannya di Twitter peribadi mereka dan mengatakan bahawa ini mungkin satu pengalaman yang sangat-sangat unik dan menarik, dan telah bersedia bersama dengan saya secara panggilan video pasangan pengantinnya, mempelai wanitanya itu. Boleh kita panggil Puan dah sekarang ni, Puan Wan Nurdiana Daniah Aili, pengantin baru. Dan kalau dah bersedia, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Ya, terima kasih Nurdiana. Tahniah kita ucapkan yang pertama kalinya. Okay, terima kasih. Ya, tapi masih rasa awkward ya dengar? ya, betul. Tapi difahamkan masih berjauhan dengan suami pada ketika ini?
Ya, masih berjauhan sebab orang kata nikah panik kan. So preparation masih lagi orang kata tak, sepatutnya bulan 2. So tak ready lagi. So kita duduk asing dululah. Okey, Nur Diana, mungkin boleh kongsikan detik ketika mengambil keputusan ini sebab antara screenshot yang dikongsikan mengatakan bahawa ianya berlaku dengan sekejap sahaja, sekelip mata macam pasangan pun mengatakan serius ke ni nak bersama-sama ataupun nak bernikah pada saat ini. Mungkin boleh kongsikan apa yang dibuat, apa yang menjadi titik tolak untuk mengambil keputusan bernikah sebelum PKP ini dilaksanakan. Sebab time tu kita dengar macam darurat kan. So of course rasa panik sebab kita dah nak buat majlis pada bulan 2. So takut orang kata PKP ni akan dilanjutkan sebab yang lepas pun 3 bulan kan. So yang ni takut orang kata lagi lama. So kita macam orang kata takutlah macam-macam jadi. So terus decide cakap kat dia, okey jom nikah sekarang. Macam call kan. So macam sebab orang semua preparation dah settle. Baju apa tak adalah semua sangat lah. Macam 90% dah settle. Tapi tiba-tiba macam okey jom nikah. Macam kita orang call Tok Kadi semua. And Tok Kadi kata okey on. So kita orang macam okey settle malam ni. Nikah. Macam tu. Ya, Tok Kadi pun cakap on Tok Kadi pun on je. Mungkin okay, sebab ada saya melihat kepada perkongsian yang dikongsikan kabarnya pada bulan Februari dan kemudian bagaimana reaksi yang pertamanya suami sekarang ini, reaksi pada ketika itu dan apa reaksi ahli keluarga sebab ini satu keputusan yang besarlah dalam kehidupan. Memang dah merancang pada Februari tapi untuk dilakukan secara terus ini, apa reaksi daripada pelbagai pihak yang berdekatan dengan Diana? Mula-mula of course kalau kawan-kawan terdekat, family macam terkejut. Tapi family macam kata just proceed je sebab kalau boleh diorang memang tak nak tangguh. Okey. Tapi kalau macam kawan-kawan rapat semua macam serius lah? Serius lah? Semua dia macam betul ke ni? Dah ni ke? Dah tak betul ke? Macam tu kan. Tapi kita cakap, okey betul malam ni aku nikah. Kalau korang sempat datang. Macam tu je lah. Okay. So adalah memang kawan baik memang tak dapat datang. Tapi ada kawan yang mampu datang lah. So ada yang tolong buatkan henna. Ada yang tolong kakakkan gambar. So it's a good experience lah sebenarnya. Ya betul dan boleh dikongsikan sehingga ke anak cucu nanti insyaAllah kan? Ya, insyaAllah. Diana mungkin boleh kongsikan keadaan di lokasi yang dilangsungkan pernikahan tu di Pejabat Agama? Tak, tu di bahagian rumah. Okey, di rumah juga. Okey. Persiapannya dilakukan berapa lama? Sebab kita nampak ada satu majlis pernikahan yang proper juga, ada pelaminnya, pengantin juga bersiap dengan cermatnya kan. Berapa lama persiapan tersebut yang dilakukan? Sebenarnya kita orang start plan pukul 10 kan. Pukul 10 pagi tu plannya kira malam tu nikah tak dalam 12 jam macam tu. Okey. Pagi merancang. Malam terus jalan je? Malam terus jalan. Okey. So memang orang kata cari pelamin sebab time tu tak ada pelamin, tak ada henna, tak ada apa. Memang call cari kat Instagram. Alhamdulillah time tu orang kata rezeki ada. So memang terus panggil, diorang terus pasang petang tu. Kawan pun balik kerja, terus datang. Terus buatkan henna. Memang pukul 7 tu orang kata tak sempat merah lagi. So pasal je orang kata. Okey, mungkin boleh tunjuk sikit henna yang berjaya dilakukan dalam waktu yang sangat panik ini. Ya, okey. Mungkin sedikitlah pesanan sebab kita tahu ini berlaku dan mungkin sesuatu yang tidak diingini kerana kita hanya merancang tapi perkara telah pun dilakukan dan difahamkan juga mendapat pelbagai reaksi lah di media sosial dengan apa yang dikongsikan ini. Mungkin sedikit perkongsian pengalaman dan juga pengajaran yang boleh didapatkan daripada pengalaman yang sangat unik yang dilalui oleh anda dan juga pasangan. Itulah sebab baca pun dekat social media ada yang siap cakap umur macam budak-budak. So sebenarnya macam boleh clarify sebab sebenarnya dua-dua dah 25 dengan 26. So orang kata dah besar lah sebenarnya. So orang kata pengalaman kat situ dia unik. Tapi orang kata sebelum kita nak kahwin tu kita dah prepare semua benda. Mesti kena ada everything dah ada lah. Macam jangan sebabkan orang lain dah kahwin awal jadi macam ni. Korang pun nak kahwin awal. Sebenarnya tak boleh. So make sure korang dah financially dah prepare, mentally dah prepare dan baru korang boleh proceed untuk go for the next step. So jangan ikut-ikut trend. Rasa bahayalah kalau ikut trend ni sebenarnya. Betul-betul dan sebenarnya memang dah melakukan persiapan cuma dipercepatkan lebih kurang sebulan sajalah.
Okey, terima kasih banyak-banyak Wan Nurdiana, Daniah Eli dan tahniah kami ucapkan secara langsung di TV3 ini. Tahniah diucapkan atas pernikahan yang telah pun berlangsung sehari sebelum PKP tempoh hari bersama dengan suaminya. Siapa nama suami ya? Suami Syed Muzamil. Syed Muzamil. Tahniah Wan Nurdiana dan juga Syed Muzamil, pasangan yang telah pun bernikah, boleh dikatakan nikah panik di PKP ini, dan itu mendapat pelbagai reaksi sekali di media sosial setelah dikongsikan. Apa pun ini mungkin satu pengalaman yang sangat unik dan menarik yang telah pun berlaku, pengalaman warna-warni ketika PKP 2.0 yang diperkatakan ini. Okey, kita ingin kongsikan ini berkaitan dengan kutipan tabung banjir yang dilancarkan, dan pastinya kita mengetahui bahawa beberapa negeri sangat terkesan dengan bencana banjir yang ketika melanda, dan ini tabung bencana NSTP Media Prima, bantuan pada masa-masa banjir. Sumbangan telah boleh disalurkan ke akaun Maybank atau cek atas nama tabung bencana NSTP Media Prima dan dihantar ke Jabatan Komunikasi Korporat Media Prima Berhad di alamat yang tertera, dan akaunnya seperti yang terpapar di poster ini dan akan kami kongsikan di mana-mana platform media sosial MSI TV3. Terima kasih atas sumbangan, dan saya percaya ramai sekali pihak yang turun untuk membantu dalam keadaan SOP yang telah pun digariskan, dan diharapkan agar menjadi satu titik tolak dan juga satu usaha yang baik dalam kita memastikan segala SOP dan perintah yang diberikan juga kita ikuti. Okey, dalam membantu kita juga perlu bantu diri kita sendiri. Kita nak berteriak seketika kerana selepas ini kita akan panjangkan lagi topik berkaitan dengan punca banjir dan juga hubungannya dengan alam semula jadi. Di Malaysia hari ini, jangan ke mana-mana. Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan banjir buruk yang melanda beberapa buah negeri. Bukan sahaja di pantai timur, tetapi selatan tanah air yang turut terjejas akibat banjir yang berlaku. Mengapakah banjir seperti ini boleh berlaku? Tidak dinafikan penggondolan bukit untuk pembalakan antara punca berlakunya banjir buruk seperti ini. Kerana penerokaan dan pembalakan hutan yang tidak terkawal, ia telah menjejaskan alam sekitar. Secara saintifiknya, hutan yang telah diterokai akan menyebabkan ketiadaan pokok yang berfungsi sebagai perintang atau barrier sebelum air hujan sampai ke tanah. Menurut petikan Akta Tempatan, hutan memainkan peranan yang penting dalam menyimpan air hujan sebanyak 70%. Dengan penerokaan yang tidak terkawal, air hujan akan mengalir dan terus membawa tanah turun ke kawasan sekitarnya hingga menyebabkan banjir besar untuk berlaku. Kesannya bukan sahaja terhadap alam sekitar, tetapi bakal mengorbankan nyawa manusia. Tanggungjawab dan kerjasama setiap individu dalam memainkan peranan penting agar penggondolan hutan boleh dibantras dan terjadi seperti ini tidak berulang lagi. Itu yang mengesiankan kita ya. Kalau kita lihat tadi itu bukan sahaja penduduk yang terjejas, malahan ternakan pun sama juga. Itulah dia. Kalau diikutkan banjir besar yang berlaku di Pantai Timur itu sebenarnya kalau ikutkan taklah sebegitu rupa kan. Yeah. Ada yang mengatakan bahawa ianya bukan berpunca daripada faktor cuaca, tetapi berpunca daripada sikap rakus manusia yang nak mengaut keuntungan, sanggup menggondolkan kawasan hutan itu, yang kita tahu bahawa kawasan hutan itu adalah sebagai kawasan tadahan hujan. Di mana kawasan tadahan hujan itu menyimpan 70% air untuk mengelakkan banjir buruk berlaku. Ya, betul. Okey, kita ingin panjangkan lagi perkongsian ini dan juga pandangan pendapat berkaitan dengan penggondolan hutan menyebabkan banjir besar, dan satu artikel telah pun dikeluarkan dan telah pun sebenarnya bersedia bersama dengan kita secara panggilan video ni. Pat, mungkin boleh
perkenalkan tetamu kita pada pagi ini. Silakan. Okey, baik. Kita bersama dengan Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, pakar geologi, kejuruteraan dan mekanik tanah, ya, dari Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar UKM Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami secara panggilan video pada pagi ini. Doktor, mungkin secara pengenalannya kita boleh kongsikan berkaitan dengan isu yang dibawakan ini. Penggondolan hutan yang tidak terkawal, yang berleluasa dan doktor sendiri memberikan pendapat berkaitan dengan isu ini. Mungkin mukadimahnya terlebih dahulu. Adakah ini faktor utama, doktor, dalam melihat kepada situasi yang berlaku sekarang ini? Baik, terima kasih atas jemputan ke MHI pada hari ini. Secara mukadimahnya saya boleh katakan apa yang berlaku sekarang ataupun banjir kilat yang berlaku sekarang merupakan satu kombinasi daripada alam semula jadi dan juga akibat daripada kerakusan manusia. Okey. Jadi apabila dua ini bergabung, kita mendapat apa yang kita dapat sekarang, iaitu banjir yang tidak terkawal. Jadi difahamkan sebenarnya kawasan tadahan hujan itu, iaitu kawasan hutan itu menyimpan 70% air itu. Jadi sebagai pemahaman kita semua dekat sini, mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana proses itu berlaku itu, doktor. Baik. Saya rasa kita kena balik kepada fundamental sebenarnya, iaitu kintaran hidrologi itu sendiri. Kita kena faham ya, apabila hujan turun, hujan dia akan diresap oleh air tanah, oleh permukaan tanah sebenarnya. Dan sebahagian besar juga akan menjadi air larian permukaan. Apa yang berlaku apabila kita buat pembalakan dan akhirnya menyebabkan permukaan tanah gondol, air yang sepatutnya meresap ke dalam tanah tadi tidak lagi dapat diresap, ya, kerana kebanyakannya akan menjadi air larian permukaan. Dan air larian permukaan ini bertenaga tinggi, ya, kerana tidak ada lagi pokok-pokok yang orang kata melambatkan proses air tadi masuk ke dalam saliran sungai yang lebih besar. Alright, itu yang kita panggil bila air turun daripada hulu ke hilir dengan tenaga yang tinggi menghapus semua elemen-elemen tanah di permukaan yang kini berstruktur longgar dan orang kata lemah, ya, menyebabkan banjir berlaku pada skala yang besar. Dan kita kena faham juga apabila kintaran hidrologi ini dia sampai ke sungai, sungai sebenarnya berkapasiti, berkemampuan untuk menampung aliran air yang masuk. Kerana itu adalah fungsi sungai, mengalirkan air. Tetapi apa yang berlaku sekarang, sungai sendiri melimpah melebihi tebing asal ataupun tebing yang dibina, menyebabkan kawasan-kawasan perumahan yang berada di sekitaran dataran banjir, kita panggil dari segi geomorfologinya, dinaiki air. Dan masalah sekarang, radius daripada dataran banjir yang jauh juga akan terkesan dan terimpak sekali. Daripada air yang sangat banyak dimulai dengan resapan air yang tidak efisien ke dalam tanah. Doktor, melihat kepada faktor yang diperkatakan tadi, kita juga tidak boleh nafikan bahawa sekarang ini dengan keadaan monsun, hujan lebat yang juga turun. Dan ini mungkin faktor yang memang biasa berlaku di iklim negara kita setiap tahun. Melihat kepada kombinasi ini juga, doktor, jalan penyelesaian yang boleh dilakukan kerana kita tak mahu ianya saban berlaku setiap tahun juga. Sebab ini mungkin antara yang terburuk juga sejak 2013 di Pantai Timur. Apa yang boleh kita, doktor sendiri sarankan untuk kita selaku rakyat Malaysia, kerajaan dan pihak yang berwajib melihat kepada penyelesaian kepada isu ini, doktor? Baik. Sebelum saya pergi kepada saranan ataupun apa yang boleh kita buat, saya ingin membawa kepada satu fenomena, ya. Kita sekarang berada pada keadaan climate change, ya, iaitu pemanasan global yang ekstrim. Jadi jangkaan sebenarnya yang diunjukkan oleh para saintis pada tahun 2030 suhu kita akan meningkat sebanyak 2 darjah Celsius. Dan itu sebenarnya akan menyumbangkan lagi keadaan hujan ekstrim dan in fact bukan sekadar hujan, kemarau ekstrim. Dan pada masa kini kita melihat pada konteks banjir yang orang kata dimulakan dengan hujan. Tetapi kita kena melihat susulan daripada itu juga akibat climate change yang sedang orang kata menguasai dunia sekarang ini. Jadi maksud saya di sini, kita tidak boleh memandang rendah terhadap climate change yang berlaku dan kita pandang pula aspek pembalakan sebagai satu yang common dan kita tidak mengambil pengajaran daripada situ.
Dan sekiranya kita terlewat untuk membina satu orang kata mitigasi yang berkesesuaian, kita akan mengalami banjir kilat pada saban tahun, kalaupun bukan 5 tahun atau 10 tahun seperti mana yang berlaku satu masa dahulu. Baik, saranan saya, pelbagai cara boleh dibuat. In fact, kita dapat melihat kawalan secara berstruktur, tidak berstruktur telah banyak dibuat sebenarnya. Tetapi apa yang boleh saya rumuskan, penguatkuasaan yang lemah adalah antara punca kenapa masih berlakunya pembalakan yang tidak terkawal. Saya maksudkan tidak terkawal kerana pembalakan itu perlu, kerana ia salah satu orang kata aspek penjanaan ekonomi kepada negara. Tetapi apa yang berlaku sekarang, apabila ianya tidak terkawal, kita tidak dapat mencapai keseimbangan alam sekitar ataupun kelestarian alam yang kita perlu pegang, ya, dengan ditambah dan diburukkan lagi dengan perubahan iklim yang ekstrim, kita sebenarnya mengundang kepada bencana-bencana alam semula jadi ini untuk datang kepada negara kita. Okey, jadi saranan saya, satu kajian secara ekstensif melibatkan pelbagai bidang perlu dijalankan daripada peringkat institusi, yang mana kita perlu melihat dari struktur geologinya, geomorfologinya, dari segi perhutanan, mungkin segi engineering untuk kita tengok bukit, kawasan hulu, kawasan tanah tinggi itu, penciptaan sistem tadahan yang efisien, melihat kepada jenis tanah, kerana kita tahu tanah ni bukan satu sahaja ya di Malaysia. Betul. Dari tempat-tempat berbeza, geologi berbeza, tanah yang dihasilkan berbeza. Ya. Tanah A mungkin kekondaksian hidroliknya tinggi, tanah B mungkin rendah. Apa yang saya maksudkan dengan kekondaksian hidrolik ialah kemudahan untuk air itu masuk ke dalam tanah. Sebab rongga-rongga dalam tanah itu, dia membenarkan aliran air. Jadi sekiranya kita berdepan dengan tanah yang mempunyai aliran air yang buruk, dia akan orang kata menyebabkan keadaan bertambah sukar untuk kita membenarkan resapan berlaku. Jadi sistem tadahan yang kita bina kelak nanti perlu mengambil kira elemen-elemen ini supaya ianya dapat orang kata at least mengurangkan kadar banjir kilat kepada tahap yang paling minimal. Ya, memang betul lah apa yang doktor katakan tadi. Saya rasa ramai dah yang dah tahu sebenarnya pembalakan itu memang boleh dilakukan, tetapi kalau tidak terkawal, itulah yang berlaku sebenarnya kan. Banjir buruk, ya, banjir lumpur dan sebagainya. Okey. Baik, doktor, berdasarkan mungkin kajian yang doktor lakukan kan, kita pun nak tahu juga sebenarnya mereka yang membuat pembalakan ini, adakah mereka ni macam tak ada sistem pemetaan? Khususnya macam contohlah kawasan ini sebenarnya okey, boleh kita buat pembalakan, kawasan ini boleh kita gondol. Kan macam mereka ni macam tak ada sistem yang boleh menguruskan kawasan-kawasan yang terdedah akibat banjir ini. Doktor, adakah mereka ni sebenarnya ada sistem pemetaan itu ataupun mereka ni tidak mengindahkan tentang perkara itu, doktor? Semestinya mereka mengindahkan faktor-faktor pemetaan itu sendiri, ya, di mana zon yang mereka boleh balak, mana yang tidak boleh. Dan sebenarnya ini kita merujuk kepada pembalakan haram yang memang tidak mengambil kira aspek-aspek penting itu tadi. Apa yang Jabatan Perhutanan Pahang tidak terlihat saya dah buat, memang mereka ada satu kawasan yang okey, ini kawasan boleh dibalak, ini kawasan simpanan yang tidak boleh disentuh. Dan apabila mereka buat rotasi seperti itu, insya-Allah sistem ekologi ataupun alam sekitar boleh mencapai keseimbangan yang agak baik. Tetapi pembalakan haram yang kita tak dapat kawal ni, mereka akan terus terjah tanpa mengambil kira semua elemen-elemen yang saya katakan tadi. Betul. Ya. Nama pun pembalakan haram, doktor. Mungkin secara rangkumannya, realiti, doktor. Sebab kita rakyat Malaysia saya kira juga perlu tahu, apatah lagi mereka yang sangat terkesan dengan keadaan terkikik ini. Realitinya, adakah satu kajian telah dijalankan atau mungkin dah ada kajian berkaitan sekiranya perkara ini berterusan, dalam tempoh berapa tahun negara kita mampu bertahan dalam menghadapi bencana sebegini, doktor? Okay, soalan yang baik, ya. Sebenarnya lah secara realiti kajian telah dibuat banyak. In fact, semenjak tahun apabila saya baca jurnal-jurnal di dalam bidang pendidikan dunia, jurnal ni, memang banyak kita dah buat. In fact, daripada tahun 1970-an telah keluar jurnal yang menyebut kewujudan pembalakan haram di Malaysia dan apa solusi yang terbaik kerana ianya diklasifikasikan sebagai isu sensitif. Disebabkan itu pelaksanaannya tidak berapa berkesan sehingga ke saat ini. Jadi
Saya rasa kajian-kajian telah banyak juga dibuat oleh para orang kata ilmuwan-ilmuwan di universiti-universiti ya. Malaka sendiri membuat kajian dalam aspek tanah untuk melihat ciri-ciri seperti inilah yang kita boleh applykan nanti di masa akan datang. Apa yang saya harapkan ialah agar macam saya cakap tadi, kita rangkumkan kajian mereka semua kepada satu solusi orang kata untuk penyelesaian secara majmuk. Kita ambil semua elemen menjadi satu, insya-Allah kita akan sejahtera hendaknya. Ya, insya-Allah. Mungkin ada kata-kata yang mungkin Doktor ingin kongsikan ya, dan saya percaya bahawa kata-kata ini sebenarnya dapat memberikan sedikit sebanyaklah mengubah sikap daripada golongan kapitalis ni supaya mereka ni tidak mengondol kawasan tadahan air ni. Silakan Doktor. Pada saya macam ni, bukan kita menidakkan sumber pendapatan sesetengah orang, tetapi kita kena faham alam kita milik semua. Ya, jadi apabila membuat satu tindakan tu fikir masa hadapan, dan kalau boleh kita kena lihat apa yang kita buat tu dan impak dia nanti kepada masyarakat khususnya. Dan kalaupun tidak kita mengurangkan pembalakan, kita kena membuat satu sistem yang efisien dan kena invest kat situ. Dan juga sebolehnya kawasan yang mana rakyat ataupun masyarakat duduk sekarang ni yang berada di kawasan dataran banjir, kita kena melihat aspek mitigasi berstruktur secara mendalam. Kita kena kaji kadar air resapan dia macam mana supaya kalaupun nanti pembalakan masih berlaku haram yang berlesen, tetapi impaknya kepada masyarakat kurang. Kerana kita telah mewujudkan satu zon tempatan banjir yang baik kepada masyarakat yang duduk di hilir. Ya, Doktor, terima kasih banyak ke sudi bersama kami. Terima kasih. Saya percaya macam berada dalam satu kelas geologi pula, tapi sangat baik informasi yang diberikan oleh Doktor. Teruskan perjuangan ini. Saya percaya ini satu usaha yang panjang dalam mencapai kata sepakat yang majmuk yang diinginkan, Doktor. Terima kasih banyak sekali lagi. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, pakar geologi, kejuruteraan dan mekanik tanah ya, daripada Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar UKM Malaysia. Baik, itu tadi kita dah dengar penjelasan daripada salah seorang yang pakar, dan sebentar lagi kita nak bersama dengan Sofia. Sofia akan menemubual salah seorang aktivis yang menjaga alam sekitar ni. Beliau ni sebenarnya memang sangat-sangat bersungguh-sungguhlah sebenarnya bercakap ya, bercerita berkenaan dengan kalau kita menggolor tanah ni, apakah kesannya kepada masyarakat yang berada di bumi ini. Okey, teruskan bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan.
Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial. Baik, masih bersama kami di Malaysia hari ini dan di segmen kali ini kita sebenarnya ingin mendengar penceritaan seorang individu, seorang pejuang yang telah pun berjuang sekian lama memastikan keselamatan alam sekitar kita, khususnya bagi keadaan hutan dan sebagainya. Seorang pejuang ini ataupun seorang aktivis yang kita ingin bawakan untuk anda kenali menerusi panggilan video Puan Sri Sharifah Sabrina Said Akil, Presiden Pelindung Khazanah Alam PERKA, menerusi panggilan audio. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Sri meluangkan masa. Puan Sri, kita ingin mendengarlah sedikit sebanyak kerana Puan sendiri telah pun berjuang sekian lama, melakukan segala apa dalam daya di media sosial sebagainya untuk memastikan mesej itu sampai kepada orang ramai tentang penjagaan alam sekitar. Dan kita melihat mungkin sedikit sebanyak perubahan cuaca pada ketika ini dengan keadaan banjir di seluruh negara. Adakah Puan Sri melihat faktor pembalakan dengan pembalak haram dan sebagainya menjadi antara punca terjadinya keadaan cuaca ataupun banjir di seluruh negara, Puan Sri? Ya, betul. Ya, Cik Sofia ya. Okey, terima kasih. Sebenarnya kami daripada Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam dah bertahun-tahun memberi amaran dan memberi macam-macam surat, memberi memorandum pada kerajaan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri tentang betapa pentingnya kita menjaga khazanah alam dari segi pembalakan yang berleluasa yang berlaku sekarang. Because pembalakan sekarang bukan macam dulu Dulu mereka pilih dan tebang. Sekarang ni lebih pada orang kata cuci mangkuk, makna dia clear cut. Habis semua mereka tebang. Jadi ini akan merosakkan ekosistem, Ini akan merosakkan kawasan tadahan air yang tiada lagi orang kata pokok-pokok untuk menahan air daripada mengalir. Kita kena faham Cik Sofia, Malaysia ni terletak di muka bumi kita ni terletak dengan hujan sepanjang tahun Maknanya dia garis khatulistiwa. Jadi kita mesti ada hutan untuk menjaga orang kata untuk sentiasa orang kata we have to be careful because of our weather and all that. Seolah-olah ekosistem alam sekitar kita ini sentiasa dicabuli, Puan Sri, dan kita melihat Puan Sri sendiri membuat satu usaha yang sangat kukuh untuk memastikan bahawa mereka yang mendengar ini bukan sahaja masuk kanan keluar kiri tetapi mempraktikkannya. Tetapi Puan Sri juga mengambil langkah yang lebih sekali untuk memastikan Puan Sri membeli tanah-tanah tertentu untuk memastikan keselamatan tanah itu daripada pembalak haram atau mereka yang membuat eksploitasi terhadap tanah-tanah ini. Mungkin Puan Sri nak perincikan sedikit sebanyak usaha Puan Sri itu. Yang saya beli tu tak banyak kira daripada apa yang hutan kita ada. Sekarang ni terpulang pada pemimpin kita. Kerana sekarang akta hutan ni hutan ni di bawah kerajaan negeri. Jadi mereka boleh orang kata buat apa-apa keputusan yang mereka nak buat terhadap hutan. Jadi sekarang ni kalau selagi kita kerajaan persekutuan tidak meminda Akta Perlembagaan Persekutuan dan Perhutanan Negara yang daripada tahun 1984
Kalau kita tidak tukar akta tu, kita akan kehilangan lagi khazanah alam kita. Kerana sekarang ni terpulang pada pemimpin sama ada nak selamatkan hutan kita atau tidak. Kita kena faham ya, kita mesti ada hutan at least 50% untuk kesejahteraan rakyat ya. Because apa orang kata menjaga alam ni sebahagian daripada untuk proses ekonomi negara juga. Ya. Bukan sahaja. It's very penting untuk ekonomi kita untuk menjaga alam. That is very very important and we should prioritize our environment. Betul tu Puan Sri, bukan sahaja kelangsungan ekonomi tetapi juga kelangsungan kehidupan kita sebagai manusia. Kita melihat semua yang terjadi dalam negara kita pada ketika ini. Puan Sri, disebutkan tadi kan antara yang Puan Sri ingin perkukuhkan lagi adalah akta undang-undang yang sedia ada. Kalau ini jadikan satu pembaikan, apakah jenis mungkin hukuman akta yang Puan Sri ingin diwujudkan dalam akta yang sedia ada, Puan Sri? Akta perhutanan misalnya, kita sepatutnya sekarang kita gazetkan Banjaran Titiwangsa kerana itu adalah kita punya foundation Banjaran Titiwangsa. Jadi sekarang ni apa yang terjadi saya dah masuk, saya dah tengok sendiri dengan mata kepala sendiri pembalakan yang tidak mengikut SOP dia main balak saja, sungai-sungai mereka rosakkan, sangat menakutkan ya. Jadi kalau kerajaan tidak gazetkan Banjaran Titiwangsa kita maknanya akan datang kita akan lebih menuju kehancuran. Apa yang saya dah nampak dekat tempat-tempat banjir sekarang memang teruk dah. Takkanlah tiap-tiap tahun jadi sebagai satu tamasya. Turun memberi bantuan pada bangsa-bangsa banjir. Sepatutnya benda ni tidak berlaku lagi. Kita katanya kita menuju kemajuan, tapi apa kemajuan yang kita nampak? Saya tak nampak apa-apa kemajuan melainkan kerosakan saja yang saya nampak. Ini akibat daripada pembalakan yang teruk, akibat daripada overdevelopment. Kita tak tengok apa yang saya nampak sekarang ni lebih pada semua nak buat duit nak lebihkan ketamakan. Itu yang saya nampak sekarang. Saya tak nampak apa-apa untuk memberi rakyat kenikmatan, kesenangan. Itu saya tak nampak lagi dah. Puan Sri, kita harapkan agar seterusnya nanti kita ada tanda noktah kepada semua mereka yang mengeksploitasikan alam sekitar kita. Puan Sri, kalau dijadikan satu nasihat buat orang ramai, satu nasihat yang boleh membuat mereka yang mungkin sebelum ini tidak kisah pun berkenaan alam sekitar, apa yang Puan Sri ingin sampaikan kepada semua? Pada semua rakyat sepatutnya kita menjaga kebersihan. Kita janganlah nak buang sampah merata-rata. Kurangkan guna plastik. Kurangkan guna plastik. Kalau boleh jangan guna plastik. Lagi satu pada pemimpin minta tolonglah. Tukarlah akta yang sedia ada. Look into environment because this is very important for the future for the country. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Sri kerana meluangkan masa memberikan kita sedikit sebanyak perkongsian dan buah fikiran berkenaan status terkini berkenaan alam sekitar kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Sri Sharifah Sabrina Syed Akil, Presiden Pelindung Khazanah Alam, lebih dikenali sebagai PEKA. Semoga ia memberikan sedikit sebanyak peringatan kepada kita semua kerana menjaga alam sekitar ini adalah proses atau langkah pertama sebelum kita betul-betul menjaga keseluruhan daripada segi cuaca dan sebagainya sedang melanda negara kita. Kita akan berehat seketika, sekembalinya banyak pengisian menarik hanya di Malaysia hari ini. Memang bulu roma tengok muzik video tu. Purnama, karya mahal Naim Daniel. Selain daripada mungkin kita lihat. Sebabnya storyline ni macam sedihnya, kesian. Terkesan betul. Terkesan. Awak tak terkesan Sen? Tak ada perasaan. Dia ada dua-dua benda lah. Saya kata kalau kita tengok video klip tu, satu kita akan macam lihat dari segi penceritaan tu dari awal sampai akhir, satu lagi sebab lagu ni sedap. Sedap untuk kita dengar. So sinematografi dia pun macam cantik. Kita tak boleh cakap panjang-panjang sangat, takut nanti pemilik yang terkesan juga dengan apa yang kita katakan. Kita nak bersama dengan Naim Daniel secara panggilan video dan kabarnya berada di Purnama juga. Lebih lagu untuk Purnama ni, Naim dah ada ke? Ya, saya dah. Belum lagi. Dah. Dia dah ya saya, tapi kejap lagi kita simpan dulu ni. Duduk kat Purnama dulu Dia nak cari tempat angle menarik. Sebab dengan cerita Naim akan berlatar belakangkan
macam video klip dia juga. Dah tahu macam mana kan? Okay, Kita jom. bersedia di talian. Tak pagi. Itu dia. Purnama. Mentang-mentang kita PKP kat sini, dia berada di Purnama. Kita Naim, di atas. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah, sihat. Ya. Bestnya music video tu, Daniel. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin sedikit sebenarnya ceritakan sedikit bagaimana ialah penceritaan ni kita agak jelaskan. Dia mungkin daripada sudut pandang Daniel sendiri, apakah mesej yang nak disampaikan sebenarnya? Okey, sebab Purnama ni adalah naskah di mana Naim gambarkan sebagai bagaimana kita ni selalunya terlambat untuk menghargai orang yang kita sayang lah. Sebab naskah ini dia pemberatan dia ke arah kehilangan. So kadang-kadang kita ni ambil mudah untuk kita nak luahkan rasa sayang kita kat seseorang, tapi kita rasa macam leceh kan. So kita just take a moment in our life, just luahkan rasa sayang kita sebelum terlambat lah dekat seseorang. Sebab kita tak tahu hidup kita ni singkat, sama ada kita pergi dulu ke ataupun orang yang kita sayang pergi dulu ke. So itulah yang cuba digambarkan dalam Purnama, di mana naskah oleh Hamzah Sabri dan juga saya ni, kita nak lihat di mana kita perlu menghargai seseorang itu selagi mereka masih ada. Macam dalam MV tu sendiri, di mana Naim bagi storyline tentang seorang abang yang rindukan adiknya yang telah meninggal dunia, dan abang cuba nak jadi adik dia dan diri dia. So kita tahu masalah ni juga Naim cuba nak anglekan dari segi mental health awareness, di mana benda ni boleh berlaku di dalam diri masyarakat kita, tambah-tambah lagi di pandemik COVID-19 sekarang. Kita tahu ramai terkesan dan tertekan juga kan. So Naim cuba nak sampaikan sesuatu di mana reach out to them and bagi dia orang semangat dengan cara paling senang pun untuk kita kata macam saya sayang awak, and you are not alone. Macam tu. Pada permulaannya, ialah kalau kita perhatikan ya, dari segi muzik video ni, kita tahulah sebab Naim Daniel memang salah seorang pelakon. Saya rasa memang tak ada masalah lah kan untuk menjiwai watak dalam pembikinan video klip tu. Video klip tu bagaimana Naim? Adakah Naim sendiri yang direct jalan ceritanya atau bagaimana Naim? Jalan ceritanya oleh Naim dan didirect oleh Kak Lily Samsudin and production daripada World Peace Entertainment. So Naim memang daripada first single sampai sekarang Naim suka bagi storyline about Naim punya music video, and Naim suka bahagian-bahagian macam tu. So datanglah dengan idea terbaru ni, Purnama ni Naim cuba untuk datang dengan something yang lebih dark sikit lagi, and also kita cuba untuk nak menyayat hati penonton lah. Ya, sukar atau tidak melakukan watak sebegini? Sebab sisi lain Naim juga sebagai seorang pelakon, ini mungkin medium untuk meluahkan sisi berbeza sebagai pelakon dan juga penyanyi ni? Naim rasa macam dia apa-apa sahaja kerja pun ada cabaran dia, and Naim rasa untuk memegang watak sebagai seorang yang mungkin mengalami kekacauan mental ni pun adalah satu benda yang sukar. Tapi alhamdulillah dengan berkat sokongan semua orang, Naim cuba juga sampai baik. Kita shoot MV ni daripada pukul 6 pagi sampai 6 pagi esok. 12 jam. Betul. 24 jam tu. Kita shoot dekat Wisma Ikran. Tempat tu. Dekat KL. And also dekat yang kita orang shoot macam nak main piano tu, kita orang buat dekat Puncak Alam. Okey. Dekat Mont Sofia. Kat rumah awak lah. Okay, Naim, kita nak tanyakan sebab tadi Naim ada sebut macam sedikit sisi yang dark, gelap sikit dan sebagainya. Dan sekarang kebelakangan ini ramai artis yang juga sedikit sebanyak ada ambil yang tema yang sama. Adakah ini disebabkan kita melalui tempoh yang sukar, PKP, dah dekat setahun kan? Jadi adakah itu antara faktor yang memberikan Naim sedikit sebanyak inspirasi untuk pergi ke arah itu? Naim rasa segala apa yang Naim cuba buat pun memang Naim cuba tengok dengan apa yang sedang terjadi dan sedang berlaku dekat especially Malaysia sekarang. So daripada situ juga dia terinspirasi daripada situ, dan apa yang Naim cuba sampaikan kat sini dari segi macam mana dark ke kelab kehidupan kita pasti akan ada pelangi selepas hujan. So that's why di penghujung MV Purnama ni Naim akan ada selitkan sedikit macam selingan surah daripada surah Al-Anbiya, ayat-ayat tertentu untuk kita boleh amalkan bersama. So Naim cuba datang dengan satu cara baru untuk kita boleh katakan some sort of dakwah-dakwah kecil lah untuk orang terus survive dengan apa yang kita buat sekarang. Dan saya percaya sebenarnya lagu ni memang dah ramai dah yang menyaksikan video klip ni. Kalau di awalnya gimmick yang mana Naim buat kan, kalau reach 1 juta potong rambut kan? Reach 1 juta dan trending nombor 1 potong rambut. Alhamdulillah. Sekarang ni dah 4 juta. Jadi apa lagi yang Naim boleh buat ni?
4 juta ni saya harapkan semua orang kalau nak potong rambut rumah ni lah sebab kita tengah PKP. Oh, pandai Naim. Okey, selepas diangkat dengan sumpah, kemudian dengan sembahnya dan sekarang dengan purnamanya, apa harapan kepada naskah terbaru ni? Betul lagi ianya mungkin sekarang dengan waktu PKP kembali dengan pandemik COVID semakin meningkat, ini mungkin boleh menjadi satu titik tolak kepada mesej yang Naim juga boleh sampaikan kepada orang ramai. Naim percaya tugas Naim dalam industri sebagai seorang pelakon mahu penyanyi, tapi Naim juga ingin menyampaikan mesej as a storyteller. So Naim mengharapkan daripada hasil kerja Naim menjadi buah fikiran untuk orang ramai selepas mereka mendengarnya, untuk apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka mampu buat in the future. So Naim akan cuba terus menerus pada tahun 2021 ni untuk sampaikan mesej seluas-luasnya kepada kita semua, especially rakyat Malaysia. Sebab kita semua dalam pelbagai sektor semua sedang mengalami tekanan masing-masing kan. So kita cuba untuk spread the positivity sebaik-baik mungkin. Inilah yang cuba sampaikan dalam program. Walaupun dalam kelam mana tapi kita percayakan akan menjelma. It's just that masa dan tempat yang akan menentukan apa yang akan dapat kita pada masa akan datang. And Naim pun rasa macam for this year kita tak apa, kita cuba lagi selagi mana Tuhan beri kita kesabaran, beri kita kudrat untuk kita bertahan, kita cuba. Sebab Naim percaya kita semua adalah pejuang dalam diri sendiri. Apa-apa yang kita lalui pada PKP yang lepas sampai sekarang, I do believe that we are all surviving and you are all a survivor and you are strong in your own way. Just keep holding. Naim, you're so inspirational lah pagi ni. Naim, kita nak tahu kita akan melalui PKP ni lagi 2 minggu. Setakat ni 2 minggu lah, tak tahulah akan dianjak lagi ke apa kan. Tapi apa perancangan Naim untuk tempoh yang berada di rumah ini? Adakah Naim macam dah ada buat fikiran nak buat projek ini, projek tu, lagu yang ni, lagu yang tu, ada tak Naim? Macam PKP awal tahun yang lepas pun Naim datang dengan macam-macam projek yang buat kat Instagram, satu hari satu lagu. Just Naim rasa macam ini adalah tanggungjawab yang tak diminta oleh siapa pun. Naim cuma ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat dari segi social media. So that I just want to make sure people masih boleh lagi mengukir senyuman walaupun sekarang kita tengah tertekan sebagainya. So insyaAllah Naim akan teruskan projek untuk buat lagu kat Instagram, menangani isu semasa ke apa. And semalam pun dia baru buat satu. Dan hari ni insyaAllah kita finish buat juga if ni ada kelapangan. Apa yang tengah fikir satu orang ni dekat rumah for 2 weeks, family pun tak Melaka. Okey. Tak Melaka. Ini perancangan yang boleh juga mengisi masa anda juga lah Naim Ya, Naim cuba sebab Naim try untuk nak make sure to have some time for myself juga. And kita boleh lah untuk reflect sendiri balik. Kita dapatlah somehow merasa bagaimana caranya untuk hidup di dalam keseorangan. So, we just have to make sure to keep ourselves safe, to keep ourselves sane, especially our mental. Sebab saya percaya health kita ni penting sebab benda ni adalah kita tak nampak. So, to anyone yang you rasa you percayakan and just to make sure yang kita semua sihat insyaAllah. Ya, Naim tidak bersorangan. Kami pun sama semua bersama dengan Naim. Kan? We're together. Hey, we're together. Okay, Naim, all the best. Stay safe. Stay at home kat rumah. Baik-baik. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Ya. Kuat tak sebenarnya mesej yang Naim sampaikan tadi. Kekuatannya lah kita kat rumah, kita jaga kesihatan kita. Tapi kita kan lupa kita kena jaga mental kita, perasaan kita juga. Kan? Betul. Itu tanggungjawab kita sendirilah sebenarnya. Ya, tanggungjawab semualah sebenarnya kan. Dan sebagai salah seorang selebriti, artis, saya rasa itu peranan atau saranan yang menarik kan untuk followersnya, peminat-peminatnya untuk ikutilah saranan daripada selebriti kepada anda. Dan saya teringat sebab macam di PKP pertama tempoh hari memang ramai sekali artis, selebriti, personality yang melakukan live di Instagram sejam setiap malam untuk berkongsi. Dan jangan ketinggalan jugalah ada Instagram Naim juga melakukan perkara yang sama, satu topik yang berbeza setiap hari. Nanti mungkin kita pun boleh buat. Mungkin kita pun boleh buat. Cuma nak cari topik tu, kita kembangkan topik di MSI. Okey, bercerita mengenai topik, esok topik yang sangat menarik di MSI. Kita akan bawakan personality bowling, personality sukan dunia dan juga tanah air. Saya membesar dengan nama ini juga. Shalin Zulkifli, 28 tahun dalam arena bowling dunia dan telah pun mengumumkan persaraannya pada minggu lepas. Tak salah saya akan kita bawakan di MSI. Ya, okey, kita tak tahulah mungkin perancangan-perancangannya kan disebabkan pandemik ini, apakah mungkin perancangan tu tersekat ke atau bagaimana. Jadi segalanya di Malaysia hari ini pada esok hari, pastikan anda kekal bersama kami dan pastikan anda kekal berada dekat rumah dan kalau nak keluar tu boleh
Radiusnya 10 km saja, jangan lebih. Satu kereta 2 orang je. Dua orang Untuk je. barang keperluan saja, tapi kalau boleh duduk di rumah, salam PKP, PKPB dan PKPP untuk anda semua yang menonton hari ini. Ya, PKP. satu tips. Satu kereta 2 orang, tapi jangan keluar 2 kereta jadi 4 orang pula. Itu lepas tu Jangan berjumpa buat di pasal raya. Janganlah bagi idea. Jangan Janganlah bagi kacaukan idea. diri sendiri. Kita bukan nak bagi idea sebab itu memang idea yang dari PKP yang pertama. Jangan kita sebab kita nak jumpa di pasar raya tu 2 kereta 3 kereta keluar sampai 6 orang satu isi rumah. Ataupun jangan jumpa jadi yang bertanggungjawab ataupun jangan jumpa pasal raya buat tak kenal. satu juga. Macam tu Gitu dia. Ya. Okey, baik. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Beribu bintang di langit kini menghina, meraba aku dalam gelap. Rembulan mengambang kini makin suram, udah ilhamku tanpa harap. Sedetik wajahmu muncul dalam diam. Ada kerdepan, ada sinar. Bintang bintang tahu pun rembulan. Terima kasih ku ucapkan. Izinkan